Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan peguam syar'i. So, setiap hari Uncle akan cuba share beberapa tips perundangan syariah. Untuk kali ini Uncle akan share 10 cara untuk mendapat keberkatan dalam hidup rumah tangga, atau 10 cara bagaimana untuk supaya rezeki di dalam rumah tangga tu lebih murah ataupun berkat. Okey. So hari ini kita akan bincang 10 perkara yang perlu kita buat agar kita punya rumah tangga ni berkat di dalam kehidupan. So, apakah 10 ciri-ciri tersebut yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan rumah tangga? Hai, Assalamualaikum. Saya Len Ramli. Saya ialah isteri kesayangan Cik Sufyan Ismail ni. Isteri kesayangan ya, Lai? Iyalah, bah. So kita mau cerita pasal cara mau menambahkan rezeki dan keberkatan rezeki dalam rumah tangga. Saya pun mau belajar juga, sama-sama kita belajar. Saya pun mau tahu juga. So kalau dalam Islam ni kan rezeki ini ada macam-macam lah. Betul. Rezeki ini dalam rumah tangga ada macam jenis rezeki. Ada orang cakap rezeki pakai kereta besar tapi dia tiada anak. Dia ada anak yang ramai tapi dia kerja biasa-biasa aja. Kan? Betul. Dia ni contoh saja, okey? Dia ibu bapa yang menjual kuih pisang di tepi jalan contohnya, tapi ada 7 orang anak. 7 masuk universiti. Itu pun rezeki. Rezeki ni macam-macam. Ada yang jual nasi lemak, tapi anak semua jadi profesional, jadi doktor, jadi engineer. Setiap tahun pula tu boleh pergi umrah. Betul. Ada rezeki di situlah. Kan, Lai? Betul. Ada yang dua-dua graduate, suami dan isteri graduate, tapi tidak anak. Yes. Tidak dikurniakan anak, tapi ada kehidupan yang sangat selesa. So itu semuanya rezeki. Rezeki ni dia macam-macam jenis lah. Ada yang pakai kereta kecil tapi tak pernah aksiden. Tak pernah rosak kereta dia. Itu juga. So itu rezeki yang rezeki yang kita tidak sangka-sangka, kan? Yes. Rezeki itu dari segi ilmu, kesihatan, kelapangan masa, keluarga, kasih sayang, jodoh, zuriat, itu semuanya rezeki. Yes, itulah yang dipanggil rezeki. Rezeki bukan semata-mata duit, diukur daripada wang ringgit atau duit. Rezeki juga adalah benda lain seperti kesihatan, seperti apa lagi yang tadi tu? Macam-macam lah. Kebahagiaan. Jadi benda-benda begini juga merupakan rezeki. Berkat berezeki ni. Ada orang yang hidup dia selesa sangat tapi selalu sakit, kan? So sekarang kita mau cerita macam mana kita mau menambahkan usaha kita untuk menambahkan keberkatan di dalam rumah tangga tu, supaya kita dapat yang terbaik lah. Macam orang cakap kan, kalau gaji kau 2,000, kau kerja lah macam nilai 3,000, nanti Allah akan tambah 1,000 tu, tak tahu macam mana punya rezeki. Betul. Kalau gaji kau 2,000 tapi kau kerja macam 500 punya kerja, nanti yang 1,500 tu tak tahu di mana hilang. Betul. Rezeki tu. Jadi yang cara untuk menambah keberkatan dan rezeki dalam rumah tangga tu, pertamanya kita mesti bermula dari sumber dia tu. Yes, itulah yang perlu kita ketahui. Setiap sumber yang kita perolehi untuk disalurkan kepada keluarga, pastikan sumber itu halal. Okey. Macam manakah rezeki yang halal? Rezeki yang tidak terlibat dengan riba, rezeki yang tidak terlibat dengan perjudian, rezeki yang tidak terlibat dengan rasuah. Sebab ini adalah sumber yang halal.
Maksudnya di sini, kalau sumber yang kita perolehi dan kita tanggung keluarga itu tidak halal, maka setiap darah daging yang dimakan, yang orang cakap membesarnya anak-anak keluarga kita tu daripada sumber yang tidak halal, maka keluarga kita pun akan membesar dengan perkara yang tidak halal. Jadi Rai, walaupun sikit, tapi kita mesti kita mesti tahu dari sumber mana tu supaya dia sentiasa halal, kan? Jadi maksudnya di sini pastikan sumber rezeki ataupun sumber pendapatan yang kita perolehi itu adalah daripada sumber yang halal, bukan sumber yang haram. Sebab sekarang ni ramai yang tidak kisah tentang sumber gaji ataupun pendapatan. Kadang-kadang ada yang sumbernya daripada perjudian. So benda-benda beginilah itu yang kita perasan. Orang yang menang judi, dia dapat duit banyak pun, tapi dia cepat habis. Kenapakah benda itu berlaku? Disebabkan oleh duit haram yang tidak berkat. Jadi maksudnya di sini, tips pertama untuk keberkatan di dalam hidup rumah tangga adalah memastikan sumber pendapatan, sumber rezeki itu adalah daripada sumber yang halal. Kalau orang yang sumber rezeki yang daripada titik peluh dia ni kan, selalunya insyaAllah anak-anak dia pun pintar-pintar. InsyaAllah. Sebab apa? Sumber dia itu bersih, iaitu tidak ada sumber yang haram. Maka insyaAllah anak-anak dia juga akan pandai-pandai, pintar-pintar. Mungkin kena elak rasuah semua itulah, kan? Ya. Maksudnya bukan saja rasuah, kita elak daripada sumber yang haram. Sebab sumber yang haram ni kebanyakan orang sudah faham apa dia. Makan rasuah, makan riba, hasil perjudian. Jadi benda-benda yang haram ni cuba elakkan, kalau boleh elak terus. Dan jangan lagi, sampai kita jadikan itu sebagai sumber untuk menyarah keluarga. Dan lagi zakat. Berapa zakat tu? Berapa persen? 2.5%. 2.5%. Apabila kita ada sudah rezeki, pendapatan daripada perniagaan maupun gaji, pastikan kita jangan lupa untuk membayar zakat. Sebab zakat ni cuma 2.5% daripada pendapatan kita. Sebab orang cakap kalau rezeki kita, selalunya ada rezeki orang lain, kan? Betul. Maksudnya itulah yang 2.5% tu rezeki yang perlu kita agih-agihkan. Cuba sajalah, kan. Tapi macam dalam keluarga kan, selalunya macam kalau bapa kan dia selalu mau mau spend the money to the family selalunya, kan. Yes, correct. Jadi kadang-kadang tak ada yang lebih pun. Betul. Tapi kita cuba amalkan berapa pendapatan. Contohnya kita ada 1.000. So maksudnya di sini kalaulah 100, kita perlu zakatkan RM2.50. Kalau ada 1.000 baru RM25. So kalau ada 2.000 baru RM50. Jadi RM50 tu kita bayarlah zakat. Moga-moga zakat yang kita bayar tu akan menambahkan lagi rezeki kita di masa-masa akan datang. Macam kalau walaupun rezeki sikit kan, tapi kita rasa banyak. Yes, kita rasa cukup saja. Cukup je. Jadi macam kalau kita relate dengan rumah tangga pun mungkin kuranglah bergaduh ke apa, kan. Yes, benda ni sebab kita kadang-kadang keberkatan kan, lupa terhadap kewajipan kita membayar zakat. Sebab Malaysia ni belum lagi mewajibkan zakat terhadap semua orang Islam. Sebab kalau kita nampak tidak kebanyakan sebenarnya dia belum ada enforcement. Bukan tidak mewajib, kita diwajibkan bayar zakat, tapi belum ada satu lagi akta bila orang tidak bayar zakat tu dia kena saman. Macam contoh income tax lah, dah boleh pergi luar negara apa semua. So benda ni kita perlu sendiri kesedaran lah. Sebab kalau kita mau rezeki kita tu lebih melimpah ruah, kita bermula pada kali ini kita cuba untuk
membayar zakat. Peringatan juga dengan kami lah. Yes, sebab bukan saja Uncle mau ajar orang, actually Uncle mau share ni untuk mengingatkan diri sendiri dan share dengan Uncle punya follower. Moga-moga benda ni kan boleh menjadi asbab kepada untuk banyak kebaikan untuk kesedaran kami Uncle juga sendirilah dan juga. Orang follower di luar juga. So ingat zakat, kita mulakan dengan membayar zakat. So siapa yang nampak Uncle punya live pada kali ini, kita start lah bayar zakat. Okay? Zakat ni ada banyak. Dia ada zakat perniagaan, dia ada zakat emas, dia ada zakat saham, dia ada zakat binatang ternakan, dia ada zakat pendapatan, banyak jenis zakat. Dan paling senang kalau kamu mau bayar zakat, kamu bayar je online. Dalam online tu kita boleh bayar zakat. Macam kamu transfer tu kan, tu kamu pilih lah sana kamu mau bayar zakat di mana, di Sabah kah, di Selangor kah. Dia banyak tempat. Betul. Macam kamu mau bayar SCSB tu, macam tu lah, sama juga cara dia. Dia punya prosedur tu. Ndaklah saya suruh kamu bayar zakat di negeri lain, tidak. Maksud saya it's very easy untuk bayar zakat actually. Yes, bagi yang rajin boleh pergi Wisma Muiz, pergi tingkat 1 untuk bayar zakat. Okey? Cara lain lagi untuk kita memastikan kita menambahkan rezeki dan keberkatan dalam rumah tangga ialah dengan kita menjaga hubungan kekeluargaan dan sesama manusia. Contohnya dengan suami, dengan anak-anak tu kita jaga macam mana kita punya hubungan. Contohnya macam walaupun kita sibuk kerja siang dan malam, kita luangkan masa sedikit untuk istri dan anak-anak. Betul kan tak lah? Betul. So maksudnya biarpun kita penat kerja daripada jam 8 sampai jam 5 petang, balik tu kita ambil masa untuk bersama anak-anak, untuk bersama isteri dan keluarga. Mungkin walaupun penat balik rumah, kita keletihan, kita kena gembirakan juga anak-anak kita dan isteri. Ya, maksudnya di sini jangan kita temis untuk berbual bersama anak-anak. Tanya dia macam mana sekolah, apa yang dia buat. Mungkin sambil kita ambil anak di sekolah tu, dalam perjalanan tu kita boleh bercerita dengan anak-anak, pastikan apa yang dia buat hari ini kan, apa yang dia mau buat. So kita cuba untuk mereratkan silaturahim sesama anak, isteri dan keluarga. Mungkin bukan saja anak-anak dan isteri, mungkin boleh extend it to the neighbor lah. Neighbor kan, macam kalau kamu ada masak lebih tu, bolehlah kamu kasih pas dia sikit kan. Sebab rezeki akan diluaskan lebih lagi bila kita ni ada silaturahim. Betul. Mungkin kita kalau kawasan taman, kita boleh sedekah makanan rumah kah, pergi security kan. So ini salah satu untuk kita membuat silaturahim dengan kita punya jiran tetangga lah. So mudah-mudahan bila ada silaturahim ni, kita punya rezeki keluarga pun semakin luas. Sebab jiran ni lah orang yang paling terdekat dengan kita. So macam anything happen kan, dialah yang akan beritahu dia lah yang paling dekat dengan kita. Contohlah macam kita pergi overseas kan, macam parents not at home kan, suddenly ada happen to the kids ke apa kan. So neighbor lah orang yang paling terdekat untuk melaporkan ataupun memaklumkan kepada kita. So tidak rugi. Bukan saja rezeki akan bertambah, jadi silaturahim tu pun semakin akan erat, bertambah baik. So cara ketiga untuk kita menambah keberkatan dalam rezeki rumah tangga ialah dengan bersedekah. Ya, bersedekah. Ada orang dia cakap selalu alasan dia yang kita selalu dengar, macam mana mau sedekah, kita punya sendiri pun tidak cukup. Tapi actually sedekah itu bukan hanya wang ringgit, tidak. Betul. Apa yang kami buat sharing ilmu ni pun sedekah. Sebab kami ada kelebihan. Kami ada kelebihan dari segi ilmu. Macam husband saya ni, dia ada kelebihan dari segi ilmu. Apa yang kau belajar dulu? Undang-undang syariah. Undang-undang syariah. So uncle pun share lah, uncle punya ilmu. Itu pun sedekah supaya, juga. Uncle punya follower ataupun
siapa yang tengok FB ini boleh mendapat ilmu tentang undang-undang syariah. Maksudnya di sini bersedekah tidak semestinya wang ringgit. Senyuman pun sedekah juga. Senyuman sedekah, kepakaran kita pun sedekah. Kita ajar orang, mungkin kita ni mempunyai berlainan ataupun banyak-banyak kepakaran yang tersendiri. Ada orang mungkin uncle seorang peguam syar'i, mungkin uncle mengetahui mengenai undang-undang syariah. So uncle pun sedekah share di FB untuk memaklumkan tentang undang-undang syariah. Mungkin yang lain tu dia pakar mungkin dalam bidang masakan, so dia boleh ajar di YouTube kah, dalam FB kah, macam mana ajar masakan yang orang cakap tradisional kah. Semua benda ni kita sedekah. Sedekah ni jangan fokus terhadap duit wang ringgit saja. Benda yang macam contoh orang baik pandai mengaji, dia boleh bersedekah dengan mengaji, contohnya begitu. Banyak jenis lah. Dia apa-apa saja yang memberikan manfaat kepada orang lain itu dianggap sebagai sedekah dan tengok kepada niat jugalah. Macam saya selalu keluar di dalam dia punya video ni. Jadi kira saya bersedekah lah dengan dia kan. Apa kepakaran yang saya boleh bercakap. Saya boleh bercakap dari segi psikologi, saya boleh bercakap dari segi kekeluargaan. So macam kami mix the knowledge lah bahkan lah. Yes. So combine jadi macam ginilah. So hopefully dia akan memberi manfaat kepada semua orang awam ataupun follower uncle yang ada di FB. Tapi bagus juga kalau kita sedekah duit. Ya, itu adalah lebih baik. Sebab itulah mengajar kita macam mana kita cuba konsep sedekah ni. Kalau yang kita faham, dia seumpama macam ranting. Kita sedekah RM1, insyaAllah Allah akan bagi RM10. Mungkin RM10 tu datang dari berbagai cara. Maksudnya kita akan dapat kesihatan 10 lah, kali ganda. Kan lah? Yes. Macam-macam jenis. So bermulalah kamu bersedekah pertama dengan ahli keluarga terdekat. Okey, selepas ahli keluarga terdekat baru kita bersedekah dengan orang lain. Sebab orang cakap tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Yes. So amalkanlah sedekah. Kalau kita tiada cukup wang ringgit, kita bersedekah dengan kita punya kemahiran. So macam kita mau relate it to the rumah tangga, macam suami kan, macam dia balik rumah, dia penat, tapi dia ambil juga masa sikit untuk dia dengar luahan isteri dia. So itu kira sedekah lah, betul, sedekahkan masa. Yes. Dari segi itu untuk mendapat kebaikan. Jadi bila suami isteri bercerita, happy lah. Yeah. So jangan lupa untuk bersedekah. Sedekah masa, tapi nafkah tu wajib juga. Sedekah wang ringgit. Okay, so sedekah ni berbagai channel. Pilihlah channel mengikut kemampuan masing-masing. So seterusnya macam mana kita mau menambahkan keberkatan dalam rumah tangga ni ialah dengan kita rajin-rajinlah kita baca Quran. Ya, yang ini pun uncle mau kasih ingat diri sendiri. Diri sendiri juga. Dulu dan baru uncle kasih ingat follower uncle. Sebab bila kita melazimi Quran, kita akan murah rezeki. Kita cubalah sama-sama untuk membaca at least orang cakap sehelai. At least khatam Quran setahun sekali. Yes. So kita cubalah untuk memulakan diri untuk membaca Al-Quran. Ada orang cakap gini, malas saya mau baca, saya nak faham juga. Bacalah Al-Quran biarpun tidak faham. Walaupun tak faham. Maksudnya kita cubalah untuk memahaminya melalui tafsir yang telah diiktiraf. Tapi mesti mau start dengan baca dulu. Betul. Walaupun tak faham kan. Macam mana mau tafsir kalau kita tidak baca kan? So kita mulakanlah untuk membaca Al-Quran. So like dalam keluarga, kalau kita relate it to the family kan, bukan hanya ibu bapa je yang baca. Macam mana kita mau relate to the families dengan anak-anak? Ya, apabila ibu bapa tu baca, secara otomatiknya anak pun akan terinfluence untuk membaca juga Al-Quran bersama-sama. Jadi mungkin kalau macam mana mau jadikan dia budaya tu, mungkin masa malam Jumaat kah? Ya, kita cubalah baca Yasin sama-sama kan, atau baca
surah Al-Mulk sama-sama, kita Ataupun, jadikan itu sebagai satu budaya ataupun satu amalan keluarga. Ataupun dengar dia menghafaz kah, menghafaz ayat-ayat lazim. So kamu bayangkanlah bila ada Quran bacaan Quran di rumah. Macam mana keadaan rumah tangga tu dengan keluarga yang tiada bacaan Quran, kan lah? Betul. So benda inilah yang perlu kita amalkan semula. Uncle tahu banyak yang mungkin terlalu sibuk sampai benda inilah yang paling susah mau dibuat ataupun istiqomah dalam melakukan. Sebab apa? Kalau kita perasan, masa bulan puasa orang rajin baca Al-Quran, tapi masa hari bukan Ramadan ramai yang tidak sempat mau baca Al-Quran. So kita cuba kan dengan membaca Al-Quran ni, kalau boleh baca dululah berapa ayat kan, sudah ada okey, baca lagi satu helai kan. Jadi kita mula, asal ada mula. Kalau kita sempat baca contohnya 10 ayat, kita bacalah 10 ayat dulu. Macam hari tu saya ada terbaca lah di satu artikel tu kan, macam berbanding ibu dengan bapa. Ibu kalau dia baca Quran dan dia ajar kepada anak dia ataupun dia tidak ajar, ibu ni akan memberi influence yang lebih kuat banding dengan bapa. Itu saya dah baca. So anak-anak saya dari anak pertama sampai anak sekarang lah, saya lebih utamakan dia baca Quran dulu baru membaca. Betul. So bila dia pandai baca Quran, dia automatik akan boleh membaca. Itu dia pun selalu cakap. Jadi dia punya excuse lah supaya dia tak payah selalu ajar baca Quran. Saya lah yang dia suruh. Mama lagi bagus, dia bilang. Sebab mama lagi garang kan. Itu ialah proven apa tu? Proven facts. So okay, next is macam mana kita mau menambahkan keberkatan rezeki dalam rumah tangga ni, ialah dengan mengamalkan solat duha. Ya, solat duha ni merupakan apa tu solat duha lah? Solat sunat. Maybe you can explain how yang dilakukan sewaktu pagi. Dia ngam sesuai ni, kalau kita di Sabah ni lebih kurang dalam jam 7 lah. Dia punya masa tu adalah matahari tu tinggi galah, atau lebih kurang dalam jam 7:30 tu hingga pukul 11:30. Tapi sekarang ada banyak apps, dia akan terus tunjukkan jam berapa kamu boleh start sudah solat duha. So boleh solat duha 2 rakaat dan doalah untuk mohon rezeki supaya cukup dan kita diberi kesihatan. Ini adalah solat sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan maybe kau boleh cakap, you can tell berapa rakaat kah? Okey, sembahyang sunat duha ni minimum kita boleh boleh solat 2 rakaat. Tapi yang sebaik-baiknya kalau kita boleh buat sampai 8 rakaat. Maksudnya 4 kali sembahyang lah. Itu yang dituntut sangat-sangat. Tapi sebenarnya mengikut kita punya kemampuan lah. Kalau mulakan dengan 2 rakaat, kalau okey, masuk lagi 4, 6 dan 8. Okey. Maksudnya ini merupakan satu amalan solat sunat yang sangat-sangat dituntut oleh Nabi kita. Banyak yang di dalam, kalau kita baca Google ke mana, siapa yang mengamalkan solat sunat duha ni, insya-Allah rezekinya tidak akan putus, melimpah ruah, tidak akan putus. So mulai hari ini, siapa yang nampak Uncle punya video ni, kita start untuk solat duha. Mungkin ada kekangan lah untuk orang yang bekerja kan lah. Betul. Tapi sebelum solat Zuhur tu boleh terus solat duha. Betul. Kan? Ini peringatan juga lah dengan kami. Kami pun pandai juga rumpang-rumpang kadang-kadang. Uncle pun terus terang, kadang-kadang Uncle pun terlepas juga solat duha. Tapi bila ada chance tu buatlah. Kalau macam kamu tengok tengok how to get rich lah apa semua kan, dia mesti wajibkan kamu duha dengan tahajud. Ini dua sembahyang sunat ni memang akan ditekankan. Kalau kita ikut kelas mana-mana yang untuk orang cakap bisnes, marketing, kehidupan untuk supaya kaya, kebanyakan orang akan menekankan kepada 2 solat sunat ni, iaitu sunat duha dan sunat tahajud. Dia selalunya solat duha ni selepas matahari terbit.
Ialah selepas subuh tu kan, lepas matahari terbit, sebelum Zohor kan. Betul. Tapi bukanlah right before Zuhur, dia macam ada beberapa sekurang-kurangnya orang cakap setengah jam sebelum solat Zuhur lah. Paling senang kamu paling senang kamu kamu ambil je apps tu yang ada waktu sembayang tu dia ada tunjuk mengenai solat duha. Okey, seterusnya macam mana kita mau menambahkan keberkatan di dalam kita punya kehidupan rumah tangga ialah dengan istighfar. Tahu kan istighfar? Astaghfirullahalazim, bukan astaga. Astaghfirullahalazim. Kalau orang Sabah ni kau cakap astaga, anak saya pun suka panggil astaga. So banyak-banyakkan kita berzikir dengan istighfar, bukan astaga. Bukan astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey? So maybe kau boleh cakap bila kita boleh istighfar, mungkin masa kita curi masa tu. Okey, paling bagus kalau kita istighfar ni time kita driving kan. Masa driving tu kita boleh istighfar. Kan kita selalu driving satu orang. Jadi kita cuba try untuk, mungkin ada yang naik motor tu boleh istighfar banyak-banyak. Semasa kita riding ke, masa driving pun kita boleh istighfar kan. Masa-masa macam ginilah kita cuba, orang cakap menyelam sambil minum air. Apa istighfar tu lah? Astaghfirullahalazim. Boleh baca tu berulang kali. Mungkin at the same time kita boleh fikir macam mana kita memohon keampunan tu supaya kita diberikan lebih kelapangan rezeki kan. Yes. Semasa kita beristighfar tu. Betul lah. Yes. Seterusnya cara untuk kita menambahkan keberkatan di dalam rezeki rumah tangga kita ialah dengan mengadakan solat tahajud. Apa solat tahajud tu lah? Okey, solat tahajud adalah solat di tengah malam. Tapi dia punya syarat yang sebaik-baiknya adalah tidur dulu. Tidur malam dulu, terbangun pukul 1 ke, 2 ke, 3 ke sebelum solat subuh. So, uncle punya advice, kalau macam uncle selalu buat, uncle bangun awal sikit daripada subuh tu. Contohnya ada lagi 10 minit atau 15 minit sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kita isinya dengan solat tahajud. Selalunya macam kalau perempuan kan, kalau dia terbangun sebab dia mau kencing ke apa kan, terus boleh ambil wuduk lah. Yes. Untuk dia solat tahajud. Kadang kan macam kalau perempuan lah kan, dia selalu terbangun, dia susah mau tidur balik kan, sebab mungkin dulu biasa jaga anak ke apa. So bila yang terbangun tu kan, dia macam it's a good sign from Allah lah. They ask you to for tahajud, untuk menambahkan solat tahajud. Maybe lah kau boleh bagi tahu sikit berapa tahajud rakaat. Pun sama juga macam tu duha. Dia boleh buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan 8 rakaat. So maksudnya depends on kita. Paling bagus kalau kita buat lebih banyak lah kan. Beza dia cuma duha tu dilakukan pada waktu siang. Yes. Dan tahajud tu di tengah malam. So biasanya kita akan berdoa panjang masa sujud terakhir. Dia peringatan kepada kami sendiri juga. Sebab tahajud ni pun kami banyak juga yang orang cakap susah mau maintain atau istiqomah. Baru-baru juga kami practice. Yes. Sejak kami balik daripada haji tu, banyak benda lah yang kami belajar. Jadi baru tahu baru mau tahu macam mana hebatnya tahajud ni punya efek kan dalam life. Itulah. So peringatan sama kita juga. Actually peringatan untuk diri uncle dengan keluarga uncle. So uncle share untuk uncle punya follower. So seterusnya macam mana kita mau menambahkan keberkatan dalam keluarga kita ialah dengan mengamalkan benda ni, tawakal. So bila kita dilanda kesempitan, kita kena berpegang kuat kepada Allah. Ini tawakal ni susah juga, okey? Macam bila kita sangat sudah berusaha, kan Lai? Contoh kita mau berusaha berhabis untuk mencapai sesuatu tu, tapi kita belum pun dapat. So maksudnya kita tawakal, kita berserah kepada Allah setelah kita berusaha. Usaha yang sangat-sangat sudah. Yang ialah kadang-kadang benda ni semuanya daripada Allah dan kita berharap ataupun paling senang bertawakal lah, bertawakal kepada Allah. Moga apa yang kita usahakan tu dimakbulkan. Contohnya kalau macam kita mau relate sama rumah tangga kan, macam contoh macam kita ada suami yang
sorry to say yang tidak pandai sembayang lah contohnya. Kan tidak pandai sembayang, tapi kita tahu, kita sebagai isteri kita tahu yang suami itu kena menunjukkan tauladan, barulah keluarga akan ikut kan. Betul. So macam mana kita berusaha, kita kasih tahu dia, lepas tu ajar dia, kasih tahu bagus-bagus. Itu berusaha lah tu kan, Lai? Yes, berusaha. So dapatkan hikmat daripada mungkin keluarga dia yang dia lebih hormat. Ya, tapi enggak juga. Jadi itu kena bertawakal sudah pada Allah lah tu kan, Lai? Itu satu bertawakal. Satu lagi kita boleh buat satu tindakan dengan mungkin boleh pergi mahkamah, buat sebab satu tuntutan. Ya, benda-benda macam gini ni kadang-kadang macam uncle, selalunya pernah satu isteri datang, dia minta cerai sebab lakinya yang mau sembahyang. Ada pernah. Pernah. Jadi benda ni apabila difailkan, laki dia akan kabut. Dan datang jumpa dengan, yalah, dia nak puas hati lah, apa salah dia tanyalah. So dia punya alasan adalah suami ini dia tidak pernah mau solat dan tidak pernah mau solat. Maksudnya dia sudah landa solat, bila disuruh solat tidak mau. So bini dia mau minta cerai. Dan alhamdulillah laki dia sanggup belajar, tapi jangan cerai dia cakap. Kalaulah kamu terpaksa mohon cerai because suami dah solat, buat saja. Biar dia tahu betapa pentingnya solat. Dan biar dia tahu kamu sebagai isteri ni boleh bertindak. Yes. Pandai bertindak. So kamu boleh minta cerai because laki tidak mau solat. Kadang-kadang suami ni dia nampak kamu macam rendah, macam tidak pandai bertindak. Tapi bila kamu bertindak, itu akan jadi satu, apa nama dia ni, macam gini bah, jentik lah kepada orang tu supaya orang berhati-hati juga. Contoh macam tidak bagi nafkah lah. So kamu boleh buat tuntutan di mahkamah. Sebab kamu sudah usaha, jangan kamu tawakal diam-diam sejak pula menunggu. Kamu boleh buat satu tindakan undang-undang supaya suami itu boleh berubah. Okey? Kalau setakat berserah dan tawakal saja, benda tu tidak akan berubah. Selesai. Jadi kamu buatlah satu tindakan yang boleh mengubah terhadap perlakuan tersebut. So seterusnya macam mana kita mau menambahkan keberkatan dalam kita punya rezeki rumah tangga, ialah kita kena selalu berdoa dengan lebih spesifik. Maksudnya kita kena minta. Contohlah kalau kita mau, kita ni ada sakit lah kuno. Contoh sakit appendix. Kita minta spesifik doa tu. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah saya daripada appendix ini. Maksudnya doa tu biar spesifik apa kita minta. Kalau mau minta kaya, sebut. Saya mau minta jadi multi-millionaire. Kalau cakap mau pandai, ya Allah, tolonglah supaya anak aku ni pandai lulus dalam exam SPM, mendapat straight A. Spesifik, jangan bagi umum-umum. Biarlah kita minta tu secara spesifik. Macam kalau orang yang mau naik gaji contohnya, doa kepada Allah minta naik gaji. Berapa kau mau naik gaji tu? Mau naik 10,000, 5,000, semua sebut spesifik. Minta dengan Allah, bukan minta dengan bos. Yes. Kan? Seterusnya ialah kita kenalah sentiasa mensyukuri sekecil-kecil nikmatnya daripada Allah. Iya, maksudnya apa-apa rezeki yang kita dapat, selain kita berusaha untuk meningkatkannya, apa yang kita dapat tu kita kena bersyukur. Contohnya macam kalau lah suami kamu ni kan yang jenis kerja selalu outstation kan, macam mungkin bawa lori kan yang outstation 3-4 hari. So bila dia di rumah satu hari, mungkin untuk spend time itu jangan kau cari gaduh je. Syukurlah. Bersyukur kita sebab dia masih lagi ada masa, ada ruang untuk bagi masa. Mensyukuri nikmat kecil-kecil tu kan. Macam lagi contoh kalau dalam keluarga ni, kalau taulah kalau ujung bulan kan cek tolak tinggal berapa aja gaji. So anak mau minta bawa pergi KFC lah apalah lai. Ya, mungkin waktu tu suami dah mampu, dia pun cari alternatif lain untuk beli sayap ayam dan dia masak sendiri. So kita bersyukur dah dapat KFC tapi dapat juga ayam masak sendiri. Contoh. Jadi
Orang cakap aku bukan mau cakap itu. Jadi aku mau cakap dia bawa je orang pergi KFC, tapi daripada kalau kamu beli family bucket, beli snack plate je kah. Lepas tu makan ramai-ramai. Bersyukurlah wah begitu bah. Oh. Dah sandi je tu kalau beli sayap ayam je. Iyalah murah sikit kan. Maksudnya ialah kita bersyukur dengan apa yang ada pada ketika itu. Tapi tidaklah cakap bersyukur setakat semata-mata. Kita pun kena berusaha untuk meningkatkan lagi taraf kehidupan. Contoh kalau orang tiada anak kan, kalau ada dia ada anak satu orang, bersyukurlah ada anak. Begitu. Tapi orang lain pun janganlah bawang-bawang. Bila lagi kamu ada anak macam tu balik-balik tanya pula. Itu yang tak best tu kan lah. Betul. Sudahlah tahu orang tu tiada anak, dikasih apa batu api lagi pasal anak. Okey, seterusnya ialah kita sentiasa kena bersangka baik kepada pemberi rezeki kita. Oh, ini pun susah nilai. Sebab apa? Banyak orang ni dia cuba menyalahkan. Kenapalah Tuhan ni ndak buat begini? Kenapalah Allah ni uji aku sedemikian aku ndak? Kita mesti bersangka baik. Setiap ujian yang dia bagi itu mungkin ada hikmah di sebalik dia. Especially bila kita sudah sangat berusaha. Ya. Maksudnya janganlah tapi kita dapat lagi apa yang kita mau. Betul, janganlah kita terlampau bersangka buruk terhadap apa yang telah kita perolehi. Tapi kita kena usaha. Ya, apa pun jadi kita kena berusaha dan bersangka baik. Mungkin yang kamu doa tu belum sampai masa dia. Ya, mungkin dia belum dapat lagi pada waktu tu. Dia akan dapat pada waktu yang lain. So maksudnya kita kena sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakal serta bersangka baik. So sebelum kita wrap up, ada 10 cara untuk menambah rezeki dan keberkatan dalam rumah tangga. Okey, semua poin ni ialah credit to sirap limau kami dapat daripada dia, daripada ini research yang dia sudah buat. Okey, so kami olah saja dari segi rumah tangga, perspektif dan rumah tangga menyampaikan apa yang telah dikreditkan oleh sirap limau. So thank you for sirap limau sebab share benda ni. So yang apa yang kita perlu buat untuk pastikan kita mendapat keberkatan dalam rezeki rumah tangga ialah kita kena bermula daripada sumber dia, gaji tu. Sumber gaji tu. Sumber gaji yang halal, okey, dan kita kena menjaga hubungan kekeluargaan dan sesama manusia. Lepas tu kita kena selalu bersedekah. Sedekah tu ada banyak jenis. Sedekah senyuman, sedekah ilmu, sedekah duit, sedekah kepakaran. So jangan lupa bersedekahlah mengikut kemampuan masing-masing dan apa yang boleh. Lepas tu kita kena selalu melazimi Al-Quran. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran biarpun satu ayat, okey? Cuba untuk solat duha dan solat duha lah. Itu paling penting lah kan? Kita mula solat duha bersama-sama. InsyaAllah. Okey? Kita tengok perubahan dia. 1 bulan macam mana perubahan dia. Solat duha tu berapa rakaat ya? 2 rakaat je kan? 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 dan boleh 8. Dia punya niat tu Melayu dengan Quran pun boleh kan? Boleh saja aku solat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kamu ingat dan kamu boleh buat. So kami kalau pun dapat ingat banyak beli pahala. Google, don't worry. Okay, so beristighfar. Paling senang sekarang beristighfar semasa kita berada di traffic jam. Yes, kita driving, kita riding, kita cuba buat waktu tu kan. Walaupun orang cakap biasanya kalau kita ni mau sampai pergi tempat kerja lebih kurang mungkin 10 minit. Bayangkan 10 menit berapa banyak istighfar sudah kita beli buat. Apa tu istighfar? Contoh cara istighfar. Astaghfirullahalazim, bukan astaga, okey? Kita buatlah itu sebanyak mana yang mungkin semasa kita driving, okey? Atau yang naik motor semasa kita riding, okey? Jangan lupa untuk beristighfar. Solat tahajud. Bila kamu tahu tadi sunat duha, jangan lupa tahajud di waktu malam, sunat duha di waktu pagi. So selepas kita berusaha yang berhabis-berhabis ni, kita mestilah tawakal dan berserah pada Allah. Betul. Tapi usaha tu kena power juga. Jangan tidak usaha kan. Dan kita harus berdoa dengan lebih spesifik. Seterusnya, macam mana doa spesifik tu? Doa spesifik, doa secara yang general.
kasih apa orang cakap yang betul-betul bawa maksud. Contoh kalau kita berhajatkan anak. Saya mau anak perempuan. Yes, mau anak perempuan yang soleha, yang sehat, semua spesifik. Jangan kasih general, mau anak saya cakap apa. Jangan terlampau umum. Kasih spesifik. Okay. Lepas tu kita seharusnya mensyukuri sekecil-kecil nikmat yang kita dapat. Jangan kufur nikmat, mensyukuri nikmat tersebut. Walaupun lakimu membeli apa cincin belarotan je, ya, tapi bersyukurlah dengan pembelian tersebut. Tapi jiran beli yang besar begini, jadi kita bersyukur. Dapat kita juga. Doa lagi laki kita supaya dapat rezeki lebih dan boleh dapat lagi yang lebih besar daripada tu. So selepas kita banyak berdoa, selepas kita banyak berusaha, kita berdoa, kita mesti bersangka baik dengan Allah. Betul. Jangan selalu kita menyalahkan ilahi ataupun Tuhan tu atas musibah yang berlaku. Ingat, setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebalik kejadian. Okey. Jadi harap-harap sharing pada hari ini akan memberi manfaat kepada semua follower uncle. Bukan saja manfaat, akan menjadi turning point. Turning point to your life. Maybe you tidak pernah sembahyang duha. So boleh you can start sembahyang duha. Yang tidak pandai tahajud boleh start bukan tahajud. Tidak pandai, belum start. Yes. Actually senang sangat je sembahyang tahajud. Yang terlupa ataupun tidak perasan terhadap wajibnya bayar zakat pendapatan. So boleh start kali ini untuk bayar zakat pendapatan. Zakat is very cheap, 2.5%. 2.5%. Bayangkan 1,000 cuma bayar 25 ringgit. Mungkin bagi isteri, ibu-ibu yang ada banyak emas, mungkin boleh juga start bayar zakat emas. Betul. Ingat, zakat emas perlu dibayar bagi emas yang tidak digunakan. Tidak dipakai. Jadi so kalau mau kena zakat pakai habis semua. Pakailah, tukar-tukar dia, tukar. Tapi actually bayar sajalah, emas tu kan juga mahal. Jadi dia kadang kan zakat ni dia boleh prevent kau daripada hilang emas tu. Kan betul. Hilang emas. Ya, supaya boleh dapat emas lagi banyak. Kereta balik-balik rusak. Itu macam gitulah semua tu. So mudah-mudahan dia jadi turning point kepada siapa yang dengar ni. Apa nama dia ni? Kepada kami juga, peringatan untuk kami juga, supaya sama-sama lah kita praktis 10 tips ini agar rumah tangga kita akan menjadi lebih berkat dari segi rezeki dan semuanya. So kita jumpa lagi. So yang baik tu saja, baik tu semua daripada Allah, yang tak baik tu semua daripada kami. Kalau kami ada tersalah cakap, terlebih cakap, sorry. Uncle minta maaf sebagai manusia biasa. So yang baiknya itu daripada Allah. Ingat, ini bukan konsultasi, ini bukan iklan, just sharing apa yang perlu Uncle share untuk memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okay. Especially Sabahan. Uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.